ma'asyiral hudhar, ikhwatul Islam, ikhwatul iman. InsyaAllah kita sambung lagi pada kalam hikmah yang ke-21, masih lagi dalam kesuat soal ke-12. InsyaAllah pada kalam hikmah mengikut urutan yang kedua. Kata musannif, talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Menuntut atau memohon anda kepadanya berarti anda tidak melihatnya. Ini dalam bab doa. Yang kedua ya. Yang pertama dah kita sebut, yang kedua kata musannif, talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Menuntut atau memohon anda kepadanya berarti anda tidak melihatnya. Di bab doa ya, kita tadah tangan, kita minta kepada Allah, kita majukan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan punya akidah seperti ini adalah salah. Ya, ini kita memohon kepada Allah sedangkan kita tidak melihatnya. Itu adalah suatu kejanggalan, suatu kelemahan dalam segi ma'rifah. Ya, ma'rifah kita kepada Allah masih lemah. Sudah kita sebut di awal lagi. Dalam soal akidah, soal tauhid, yang pertama sekali kita kuasai ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Al-Quran menyebut. Maka ketahuilah tiada Tuhan melainkan Allah. Kita kena isi dengan ilmu dulu. Wajib aini, bukan kifai. Menguasai ilmu tentang Allah, mengenal Allah secara ijmal, secara tafsili, berdalil akal, berdalil akli, berdalil nakal. Itu hukum dia. Sehingga kita khatam satu kitab, ada tarekah, ada hubung, ada sanad, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Maka itu kita perlu berguru, perlu hadiri majlis-majlis ilmu, perlu kuasai ilmu tauhid sehingga kita dapat mengenal Allah. Sudah mengenal, belum tentu lagi, belum sampai lagi kepada hakikat mengenal. Melainkan kita kena rasa, kena ada feeling dalam jiwa kita, merasai bahawa kita sedang diawasi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana jua kamu berada. Bersama apa di sini? Yang sentiasa melihat kita, mengawasi kita, mengawal kita, menolong kita, memenuhi hajat kita, mengabulkan segala doa dan permintaan kita, ya, serta dalam erti memberikan kita hidayah, taufik, inayah, ilham, dilalah. Itu semua kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti rasai bahawa kita sedang diawasi. Itu dia panggil muqarabah, peringkat kedua. Peringkat yang ketiga, sudah kita merasai kewujudan Allah, wujud yang nafsiyah. Semua ini wujud daripada Allah. Baru sampai kepada yang ketiga. Yang ketiga iaitu kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat dalam arti melihat wajah Allah, tawajuh dipanggil. Kita sudah sebut dalam doa kita, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslimah. Kuhadapkan wajahku kepada wajah Allah. Wajah apa? Wajah kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat-sifat inilah zahirnya alam langit bumi ini itu memberi erti bahawa kita seolah-olah melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat. Fa illam takun tarah, jelas kamu tidak boleh melihat. Fa innahu yarak, bahawa Allah melihat kamu. Dia mesti ada yang ketiga, ihsan. Kalau tidak ada macam itu, kita tak sampai kepada Allah. Jadi ini tiga martabat yang mesti ada dalam tauhid. Pertama mengetahui, kedua merasai, ketiga melihat. Sampai ke situ. Kita kena menuntut ilmu, wajib sampai ke situ. Itulah yang kita diutus mari. Maka kita mesti bersama dengan Allah. Mesti bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu paling penting ya, itu yang kita sebut. Jadi maknanya dalam peringkat ini, hamba Allah ni dia berdoa, tapi dia tak nampak, dia tidak merasai Allah. Minta macam mana? Macam mana kita nak minta dengan Allah tu? Bagaimana doa kita akan dikabul? Ya. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.
Apabila hamba-hamba aku memohon, minta, bertanya tentang aku, katakan aku qarib, aku dekat, tapi dia tak nampak. Aku dekat, tetapi mereka tidak merasai. Ya, itu penting ya. Aku dekat, tetapi mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Kenapa? Kerana kita jauh daripada ulama. Nabi menyebut alaikum bil jamaah, atas kamu menjadi tugas penting, yakni sentiasa berada dalam jamaah. Jamaah apa? Jamaah ulama. Jamaah ulama. Wajib kita kena berada dalam jamaah ulama, berhubung langsung institusi ulama, sentiasa dibimbing oleh para ulama. Artinya ilmu. Ilmu. Itu yang paling penting. Ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifah, ilmu ketauhidan, hikmah dan tauhid seperti yang kita baca kitab sekarang ni. Ya, itu paling jelas. Jadi makanya di peringkat yang disebut di sini, menuntut pemohon anda kepada berarti anda tidak melihatnya. Kalau kita dapat merasai melihat Allah, kita melihat di sini berarti melihat akan wajah Allah, mengikut dalam kaedah pengajian ilmu tauhid, mengikut Asy'ariyah wal Maturidiyah, ya, melihat sifat ma'ani. Melihat Allah artinya melihat sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat itu kita melihat. Antara 7 sifat itu yang punya hubung kait dengan kita terlalu rapat. 4. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Ini kita kena mengaji. Wajib kena mengaji itu. Sebab kita ada ilmu, kita ada akal, kita ada kemudahan, kita ada kitab. Kalau duduk di tengah padang pasir, ada orang-orang Arab Badui yang mengembala unta, dia tidak berpeluang mengaji macam kita. Mereka mengaji dari ijmal, secara global, secara umum. Dia mengambil dalil-dalil wujudnya alam ini sebagai dalil kewujudan Allah. Alam ini wujud, Allah wujud. Alam ini berjalan teratur, tersusun, Allah itu bijaksana. Segalanya berjalan dengan sempurna, Allah itu berilmu. Ya, nampak kita dapat melihat segala alam ini, Allah melihat. Kita boleh mendengar segala bunyi dan segala juga deringan, Allah melihat, Allah mendengar. Itu hukum dia. Dan akhirnya kembali kepada Allah yang tidak sebenar-benar menghidup. Yang menghidup itu adalah sebenar-benar hidup. Allah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cantik. Baru jadi betul. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wajib mengaji tuan-tuan. Wajib kita kena hadir majlis ilmu. Kuasai ilmu ini dengan sejelas-jelasnya sahih, sehingga kita dapat masuk nanti ke dalam golongan hamba Allah yang diredai. Jadi pentingnya, ya, sudah kita sebut tadi. Jadi makanya orang yang berdoa kepada Allah ni, dia kena faham bahawasanya Allah itu wujud secara nafsiah, dapat melihat dengan mata hatinya. Mata hati itu perlu dicerahkan, perlu dijelekkan, ya, iaitu dengan membuka zikir-zikir yang boleh membukakan mata hati kita. Antaranya kita amalkan surah Suratul Ikhlas 1 hari 100 kali. Kita akan dapat merasai kewujudan Allah. Kedua, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Paling kurang 450 kali, sebaiknya 1000 kali. Yang ketiga, bersalawat kata baginda besar Nabi 1000 kali. Oh, tak ada masa, kena bagi masa. Tak ada masa, kita kena bagi masa peruntuk Allah. Itulah masa kita yang berguna. Kalau tidak itu, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia rugi. Kenapa? Dibuangnya masa itu. Kita gunakan masa-masa itu untuk Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Melainkan mereka yang beramal dengan amalan salih. Amalan salih yang paling agung, yang paling anggun, yang paling utuh, yang paling utama ialah mengenal Allah. Itu yang paling penting.
Ya, wajib kita mengenal Allah. Wajib hadir majlis ilmu. Kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, wajib atas kamu barang sekali satu Jumaat. Jumaat ni seminggu lah. Sayyidina Uthman, ya. Wajib atas kamu menuntut ilmu barang sekali satu Jumaat. Itu barang sekali, paling kurang. Lagi lebih, lagi baik. Ya, ulama-ulama kita bukan kata hanya satu hari, setiap saat ketika dengan ilmu. Ya, Imam Syafi'i tidur satu malam tidur boleh susun 1000 masalah dalam duduk tidur, boleh susun 1000 masalah. Esok pagi dia bangun, bagi panggil anak murid Baghawi, Al-Baghawi datang, kamu tulis apa yang aku nak susun. Dia cakap Al-Baghawi tulis, keluar satu kitab. Nama kitab tu Risalah Al-Fiqh, Usul Fiqh, kitab Usul Fiqh yang disusun oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh Al-Baghawi, keluar kitab Risalah, menjadi rujukan dunia, ulama dunia dalam urusan usul fiqh. Ya, soal fiqh mesti luas. Soal hukum hakam mesti faham. Ya, soal masalah-masalah berkaitan dengan ibadah-ibadah wal ima ada khilafiyah, kita mesti faham dengan jelas. Ya, mesti runduk dan tunduk kepada para alim ulama. Jangan jauh daripada ulama. Baik, sambung lagi Ustaz. Maksudnya apabila kita memohon kepada Allah supaya kita hampir kepadanya dan hilang hijab-hijab yang mendinding antara kita dengannya, sehingga apabila kita telah hampir kepadanya dan segala hijab-hijab itu telah hilang, tentu kita melihatnya dengan mata hati kita. Ya, melihat dengan mata hati. Ya, itu kan jelas. Melihat apa tadi ini? Melihat dua sifat. Pertama sifat al-istighna, kedua sifat al-iftiqar. Ya, itu yang jelas ada dalam hakikat dua kalimah syahadah. Kita mengucap syahadah, itu dia paling jelas. Baik, saya tak mengulang lagi dah. Benda tu sebut banyak kali dah. Permohonan atau doa yang begini sifat lahirnya adalah baik, bagus. Minta kepada Allah. Tapi bagi pandangan hamba Allah yang muqarrabin, golongan-golongan arifin, orang-orang yang mengenal sifat-sifat Allah, mengenal hakikat nafsiyah Allah Subhanahu wa taala, adalah kebalikannya. Sebab kewajiban kita adalah beramal dengan mujahadah. Kita ni sebagai hamba Allah ni, kita kena berjihad, sentiasa bermujahadah. Mujahadah dengan orang kafir sedang berjalan, mujahadah dengan orang munafik juga sedang berjalan, mujahadah ya dengan urusan-urusan masyarakat yang jatuh dalam kemungkaran juga sedang berjalan mujahadah. Yang keempat, mujahadah paling tinggi, jihad dengan nafsu kita, itu yang paling tinggi. Sebab dia adalah musuh kita yang paling dekat, yang paling mengancam kita, yang ada di antara dua lambung kita, yang kita tak dapat nafikan. Maka itulah ditekan, kata Rasulullah, ya, raja'ni min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali pada peperangan yang kecil, kita akan masuk dalam peperangan yang besar. Yang kecil ini peperangan Badar. Nabi bercakap peperangan Badar. Kita baru balik dari peperangan Badar, kita akan masuk dalam peperangan yang lebih besar. Sahabat tanya, ada lagi ke ya Rasulullah peperangan besar? Ya, ada lagi yang lebih besar daripadanya, jihadun nafs, melawan hawa nafsu. 7 nafsu ada kat kita. Ya, itulah tujuan Tuhan hantar mari kita. Bukan tujuan, itulah dia antara hikmah Allah hantar mari kita ke bumi, kerana nak mengembalikan, keimbangkan 7 nafsu itu. Dia daripada Allah, bukan daripada bumi. Dia bukan jadi daripada bumi, bukan. Dia bukan daripada bahan hissi, tanah. Dia daripada bahan ma'nawi, ya, unsur-unsur maya, ya, yang bersifat sebagai amrun i'tibariyun, abstrak. Orang putih kata, nampak suatu benda yang abstrak, ya, dia tidak urus, tidak lihat, tidak jelas. Dia akan datang kepada kita, wa ilaihi raji'un, dia akan kembali balik kepada Allah. Pejam mata kita, pisah roh dan jasad kita, kita hantar jasad kasar ini ke bumi.
kampus dia simpan, habis. Tapi yang masih segar, yang tidak muslah, dia akan kembali kepada Allah. Itu tujuannya Tuhan. Itu diantaranya kita diutus mari. Bukan untuk bermain. Apa hasib annama khalaqtum abasa. Apakah kamu kira Allah jadikan kamu ini tidak ada sebab, tidak ada, semata sia-sia? Silap. Silap besar ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, kami tidak kau jadikan setiap satu ini secara batin sia-sia. Mesti ada sebab. Sebab untuk kita, bukan sebab Allah. Ya, sebab untuk kita. Ya, itu kita nak faham tu. Jadi maknanya yang disebut sebagai kita diutus mari untuk mengembelingkan elemen kerohanian yang Allah dah beri kita ini. Dengan kerana elemen kerohanian ini, Allah telah perintahkan para malaikat sujud kepada kita. Sebab malaikat akan servis. Sujud itu artinya servis kepada manusia. Ya, arti sujud. Memberikan khidmat. Memang sentiasa. Kita berada di alam malaikat sekarang. Di bumi dia panggil alam mulki, di langit dia panggil alam malakut. Itu bezanya. Ya. Kemudian dilihat di sini, maka dikatakan tadi ini kebalikan sebab kewajiban kita beramal dengan mujahadah, yakni memerangi hawa nafsu, syaitan dan iblis dalam segala gerak dan perbuatan kita. Inilah kita kena kukuhkan dengan tarekah. Sebab itu kena ada tarekah. Tarekah ni untuk apa? Nak jaga, ya, nak menjaga kita punya amalan, nak jaga kita punya hati, nak jaga kita punya keyakinan, nak jaga kita punya ma'rifah. Ini tujuan tarekah. Ya, ilmu tarekah kan? Dengar kan? Kalau di Nusantara kita ini, tarekah Naqsyaband, Bahauddin Naqsyabandi, tarekah Samaniyah, Syekh Abdullah Al-Bakri Musubaib bin, tarekah Hasan Sali Shazili, itu tarekah yang ketiga. Tarekah Samani, ini tarekah yang berliga. Tarekah Qadiri, Syekh Abdul Qadir Jilani, daripada namanya tarekah Qadiriyah. Daripada nama Bahauddin Asyabandi disebut tarekah Naqsyaband. Tujuan tarekah-tarekah ini wujud. Ini tarekah ilmu yang Rasulullah mengajar langsung kepada sahabat. Ilmu fiqah, tauhid, tasawuf, dia tak ajar macam ni. Rasulullah, hari ni kita mengaji kitab tasawuf, bukan hari itu. Tidak berlaku zaman Nabi. Nabi bukan panggil sahabat, hari ni kita mengaji fiqah lah, besok kita mengaji tauhid. Ya, bukan. Ini melalui ulama. Rasulullah, sifat pribadi Rasulullah, akhlak. Amalan Rasulullah, fiqah. Iman Rasulullah, tauhid. Ya. Adab Rasulullah, tasawuf. Ini semua diistibat, diambil daripada Nabi. Para sahabat mengambil. Ya. Ulama-ulama besar menyusul pula ilmu-ilmu yang ada daripada Nabi. Daripada Nabi dia ambil yang pertama, ilmu tauhid. Nabi tak kata, mari kita mengaji sifat 20. Itu guru yang tak faham ni kita sebut sifat 20 tu tak ada. Sebab Nabi tak baca. Ya. Sifat 20 tu ada dalam Quran. Ya. Jadi makanya Rasulullah segala amalan-amalan yang bersifat hati, urusan-urusan bersifat ketuhanan, tauhid, ya. Rasulullah berkhalwat di Gua Hira selama 15 tahun. Itu arti ma'rifah. Mengundang ma'rifah. Rasulullah tak ngaji kepada manusia. Adabani rabbi fa ahsan ta'dibi. Aku diberi adab oleh Allah dan Allah memperindah adab aku sendiri. Guru aku hanya Allah. Allah yang mengajar aku langsung. Sebab tu Nabi tidak boleh baca. Tidak boleh baca cara kita. Secara rasmi manusiawi. Ada alifnya, ada ba-nya, ada ta-nya, ada a-i-u-nya, itu rasmi manusiawi. Kalau mengaji macam tu kena ada guru. Rasulullah mengaji langsung daripada Allah. Allah meletakkan kalam di atas lidah Nabi. Nabi adalah yang paling fasih. Sebab Nabi kata, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Akulah orang yang paling fasih menyebut huruf dhad. Mana Nabi tahu huruf dhad? Kalau Allah tak ajak. Bukan dia mengaji dengan guru. Guru ajak lina dhad, ya, isti'ala. Huruf dhad isti'ala. Ya, mesti sebut dengan keadaan mulut muncung keras. Bukan begitu.
Tapi Rasulullah mengajar, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kamu gerakkan lidah kamu ya Muhammad sebelum dibacakan kepada kamu. Nampak? Nabi boleh baca. Nabi ummi itu bukan artinya buta huruf. Ini orang banyak tak reti ini faham. Kadang-kadang macam Allah kata Nabi buta huruf kan. Very stupid. Tak betul. Ya. Tak betul. Dia tak faham ummi. Ya. Ummi ini bukan masuk ummi ini artinya Rasulullah tidak langsung punya ilmu secara manusia, secara pengajian, secara manusiawi, ya, secara sekular atau secara akademik. Rasulullah tidak mengaji. Rasulullah diajar langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gurunya terus daripada Allah. Maka Allah sendiri meletakkan ilmu kepada Nabi, meletakkan kalam-kalam di atas lidah Nabi, dan Nabi boleh baca dengan fasih. Sehingga daripada lidah Nabi itu keluar sampai 10 qiraah di atas muka bumi ini. 10 qiraah daripada mulut Nabi sendiri. Kan itu satu kelebihan yang luar biasa. Itu artinya ummi. Bukan ummi tak pandai baca. Ya. Hatta bukan kata hanya Al-Quran. Nabi juga boleh baca, boleh faham bahasa Arabik Suryani, bahasa Hebrew Yahudi. Ya. Dua orang saudara, dia orang baca kitab Taurat. Baca kitab Taurat depan Nabi. Sampai tentang ayat hukum, dia baca dalam bahasa Hebrew, bahasa Yahudi tua. Dia orang baca Yahudi, Nabi dengar. Sampai tentang ayat yang si abang ni. Si abang ni, bukan adik. Abang tu baca. Adik diam. Adik duk awas. Si abang ni sampai pada ayat-ayat rajam. Ya, rajam kan? Rajam, hukum rajam ya. Ayat rajam ya. Dalam Taurat ada. Sampai ayat rajam, si abang ni tak baca. Dia tak baca ayat tu. Dia langkau. Nampak? Nabi tahu. Nabi kita pasal abang tak baca ayat tu. Nampak? Ya. Dan termalu dia. Adik abang yang baca. Adik dia tarik kitab tu, adik dia pula baca. Baca ayat yang Nabi tegur pasal abang tak baca. Maknanya Nabi tahu. Apa bahasa pun Nabi tahu. Ya, ini tu kepada ulama-ulama kita. Ya. Ini semuanya ulama-ulama kita. Ya. Yang tarafnya wali-wali, ya. Syekh ni nenek datuk kepada pengarang kitab kita ni, Profesor Muhyiddin Wali, guru saya lah Aceh. Ya. Tok dia wali Allah. Ya, saya dah pernah cerita dulu. Datang orang Turki cakap Turki. Masya-Allah. Datang orang putih cakap orang putih. Dia tak pergi mengaji sekolah mana pun. Ya. Dalam Arab cakap Arab fasih. Anak murid duk mati. Ish. Ya. Di mana tu guru kau ni? Bila dia mengaji? Ya. Datang orang Spanyol, Spain, cakap Spanyol. Masya-Allah. Yuk. Aceh kan banyak pelawat-pelawat yang datang ke Aceh. Ya. Situ kan. Sama juga Hamzah Fansuri, ya, dari daerah Barus, Sumatera, sama juga. Orang Perancis datang cakap Perancis, masya-Allah. Dia tak pernah pergi France pun ngaji. Ini kenapa Allah letak lidah dia, boleh cakap, boleh berbahasa, aneka macam bahasa boleh. Ya, itu kelebihan. Jadi kita kena ada ilmu tarekah. Tarekah ni untuk nak jaga. Tapi duka cita sekarang yang mengambil tarekah tak mengerti fiqh. Nampak tak? Itu sebabnya kalau di Madinah. Di Madinah ni ada masjid-masjid, banyak masjid-masjid di sisi Masjid Nabi ada masjid-masjid. Dia masjid kecil. Dulu bukan masjid tu. Dia panggil Rabitah. Kalau di Turki dia panggil Zawiyah. Tempat untuk berkhalwat. Dia orang akan ada tempat-tempat berkhalwat. Ikut Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim juga ada tempat khalwat. Tempat dia sendiri. Maka tu dalam Islam kita digalakkan di rumah kita buat satu bahagian, portion. Sekat dia untuk kita berkhalwat. Bukan maksiat tau. Khalwat ni bersunyi-sunyi dengan Allah. Faham ya? Bersunyi-sunyi dengan Allah, melakukan zikir. Ini yang berlaku. Sahabat-sahabat Nabi ini sebulan dia akan keluar 3 hari. Duduk di situ lah. Dia yang ada duit, dia orang buatkan bangunan tu. Ada Ali akan buat dia punya Rabitah sendiri. Sekarang jadi Masjid Ali, tak pakai. Osman ada dia punya Rabitah sendiri, nama Masjid Osman. Bilal ada Rabitah di sini,
nama Masjid Bilal. Sekarang ni nama masjid. Dulu Rabitah, ya, 3 orang boleh masuk dalam tu. Dia duduk dalam tu 3 hari sebulan dia akan zikir. Ini tarekah. Ini amalan tarekah. Semua tarekah beramal begitu. Kemudian untuk mencuci, dia kena ada pula, dia kena masuk wad. Kena jumpa pakar. Bukan awak hospital. 40 hari masuk wad, 40 hari. Ya. Khalwat 20 hari tak makan benda-benda daging ni, tak makan. Especially daging lah, ya, ikan makan, daging tak. 20 hari lagi dia makan sayur saja. Ini dalam tarekah Naqsyaband, ya, ada macam itu. Jadi 3 hari ini dia orang berzikir. La ilaha illallah, zikir akal, zikir ruh, zikir nafsi, zikir qalb, dia orang bawa. Itu dibimbing oleh seorang guru yang mursyid lah. Rasulullah mursyid bimbing dia. Sekarang kita nak cari guru tu ada ke? Tak ada. Ya. Dah payah nak cari, kita pun tak kenal. Pertama kita tak kenal ilmu. Macam mana nak kenal ulama? Kenal ilmu baru kenal ulama. Hari ni orang tak kenal ilmu tu, orang tak kenal Imam Syafi'i. Orang tak kenal ilmu, orang tak kenal Syafi'i. Kitab Faridah, kitab Tauhid disusun oleh Faridah. Kitab Faridatul Faraid yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Fatani, ulama besar. Kitab ni baca di Nusantara, dibaca juga di Makkah. Ulama-ulama petani semua mengaji kitab tu. Pengarang dia Syekh Ahmad Al-Fatani, mengikut Syekh Ahmad Saghir, dia ada 45 ilmu. 45 tu tak pecah lagi tu. Kalau ilmu hadis sudah lebih kurang ada 18 cabang ilmu hadis. Ilmu tafsir ada lebih kurang ada 12 cabang ilmu tafsir. Ilmu fiqah ada cabang lebih kurang dalam 11 ilmu fiqah. Ya. Ini ilmu, itu tak pecah lagi. Di 45 tu prinsip ilmu saja. Pecahan dia tadi ni, itu Syekh Al-Fatani. Bila ilmu kita banyak, baru kita dapat mengenal urusan ibadah, mengenal Islam yang lebih luas. Tapi ilmu ni tak ada, tak mengaji. Ya. Ya. Zikir pula untuk nak jaga amalan. Tarekah tu amalan zikir, dia nak jaga. Tarekah tu untuk menjaga amalan-amalan kita. Jadi zikir ni iaitu dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Ya. Saya dengan Tok Guru, ada anak murid datang, orang baru datang. Tok Guru kata kat dia bagi simpel dia, tak payah masuk Rabitah. Kamu duduk di rumah seorang, ya, tapi kamu amalkan. Kamu baca la ilaha illallah 25,000 kali dalam 1 minggu. Seminggu bagi habis 25,000 kali. Rumahnya ada penyakit, kita tak tahu Tok Guru ada penyakit. Dia tahu lah penyakit dia, dia tambah lagi kita. Nampak? Ada pula orang hang baca 10,000 tak sama kan? Macam kita masuk wad lah. Pakar mari tengok kita, rujuk kita, takkan nak bagi ubat yang sama. Nampak tak? Ya. Hang kena makan ubat ni lebih sikit, hang ni kurang, yang ni lebih. Tak. Tengok penyakit lah. Itu penyakit fizikal, ya. Kalau masih spiritual, kita tak nampak. Ini kita perlu kepada ilmu tarekah. Sebab itu perlu tarekah ni nak jaga ibadat. Tapi kalau tak ada fiqah, tak ada ilmu fiqah, tak ada ilmu tauhid, tak ada ilmu tasawuf, tak ada, nak jaga apa? Tarekah nak jaga apa? Itu saya tengok satu hamba Allah di baru ni sembahyang Jumaat. Dia orang tarekah lah. Dia kata hang ni mengaji ambil tarekah tapi ilmu fiqah hang tak mengaji. Tok Guru mari mengajar fiqah hang tak mengaji. Ya. Tok Guru mengajar tauhid hang tak mari. Habis ilmu apa yang ada hari ni nak bawa dengan Tuhan? Ya. Kita wajib 3 ilmu, fardu ain bukan sunat. Banyak kali saya terang fardu ain, ya, bukan sunat. Maknanya tiap-tiap individu kena mengaji, tak berdosa kita. Selagi kita tak mengaji berdosa kita. Ya. Itu yang terang. Tarekah berapa lama ambil tarekah? Nampak tak? Dah dekat 30 tahun. Oi, bagus itu. Tarekah ni nak buat apa? Dia tanya kat dia, untuk apa? Jadi tarekah, iyalah. Tarekah tu nak jaga hang punya ilmu fiqh, ilmu fiqh tu nak beramal. Tarekah tu nak jaga hang punya tauhid. Tarekah tu nak jaga hang punya tasawuf. Nampak tak? Tapi kalau ilmu ni tidak ada dengan hang, nak jaga apa? Nampak tak? Ya.
Kita bawa kereta tak ada passenger. Nak buat apa bawa kereta tu? Bawa kereta saja. Driver tak ada, passenger tak ada. Boleh? Nak buat apa kereta? Berapa lama simpan kereta ni? Dah 10 tahun dah. Tak berjalan. Mana driver? Tak ada. Jadi kereta tu macam tarekah. Dia jaga kita untuk bawa ke tempat. Faham? Ya. Tapi kalau kita tidak ilmu, tidak ada amal, tarekah tak buat apa. Kosong. Kalau begitu hang sudah ada tarekah dah 30 tahun. Habaq Sa'ad, Imam Nawawi siapa? Saya tanya Imam Nawawi siapa? Dia tanya apa? Imam Nawawi ni siapa? Tak kenal Imam Nawawi. Saya kata Imam Nawawi itu ulama mujtahid, ulama Syafi'iyah yang menyusun kitab Sahih Muslim, itu dia syarah, jadi syarah Muslim. Itu Imam Nawawi. Ya. Itu tadi paling tidak. Ya. Ini kita kena faham. Jadi kita nak masuk alaikum bil jamaah ni, kata Nabi, atas kamu menjadi tugas di mana kamu kena bersama jamaah, jamaah ulama. Hadis ini maksudnya jamaah ulama. Bukan jamaahnya mana-mana badan pertubuhan, tidak. Jamaah ulama. Ya. Itu nombor satu. Kita kena ada yang ulama. Bila ada jamaah ulama, baru ada jamaah. Jamaah yang lain baru terimpun jamaah salat. Nombor dua paling penting, jamaah salat. Tiap-tiap waktu kena hadir sembahyang. Untuk apa? Kita datang jamaah ni untuk apa, tuan-tuan? Untuk mendapatkan sifat sayang, kasih sayang. Mari sembahyang jamaah ni kerana untuk mendapatkan kasih sayang, supaya kita tersimpan sifat kasih sayang. Allah turun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faham? Ya. Kerana orang sayang saja boleh masuk syurga. Orang yang ada sifat penyayang ni boleh masuk syurga. Malam Mi'raj, saya suka ulang balik. Malam Mi'raj, Nabi masuk syurga, tengok dalam syurga tu ada 3 puak. Puak yang pertama, dia panggil orang yang penuh kasih sayang, loving each other. Nampak tak? Ruhama'u bainakum asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Quran kata, itu sahabat-sahabat Nabi. Ya. Keras syiddah kepada orang kafir, keras dalam urusan kekufuran, keras dalam mengatasi kekufuran, sesama mereka amat kasih sayang. Itu ahli syurga. Nampak? Bukan pasal duit banyak lah. Ya. Yang kedua, golongan yang berpemikiran ya, sederhana, tidak ekstrim. Nampak? Dia sentiasa, walaupun genius, bijak, 3 PhD, dia duduk bawa Quran juga. Dia tak lari daripada wahyu. Walaupun PhD dia 3 PhD sikit lagi lah. Nampak? Ya. PhD ni baca satu buku ya. Satu PhD satu buku. Ya. Kita yang bukan PhD baca banyak buku. Itu yang korang lah tahu lah. Tak masalah. Jadi maka jelasnya yang kedua, mereka yang punya pemikiran sederhana. Sederhana maksudnya sentiasa duduk di bawah wahyu, dibimbing di bawah sunnah. Kena adalah ilmu wahyu, kena adalah ilmu sunnah. Baru kita boleh duduk di bawah, akal kita terpimpin. Ya. Dan yang ketiga, wa tawasau bil haqq. Melakukan perkara-perkara yang beri manfaat kepada orang lain. Sembahyang sunat, sembahyang tahajud itu urusan peribadi. Sembahyang sunat, sembahyang fardu ni urusan peribadi, masing-masing buat. Urusan yang penting, wa tawasau bil haqq. Memperbetulkan segala hak manusia. Orang berniaga ada hak dia. Ya, orang berdagang ada hak dia. Orang berindustri ada hak dia. Ya. Para guru ada hak dia. Para murid ada hak dia. Ibu bapa ada hak dia. Anak-anak ada hak dia. Betul tak? Hak ni lah kita kena faham. Ya, lakukan sesuatu untuk kebaikan. Untuk orang lain baru masuk syurga. Untuk kita seorang sembahyang tahajud saja di rumah, sembahyang seorang. Ya. Ini bukan sebab masuk syurga ni. Nabi tak nampak jenis itu. Ya. Yang Nabi nampak, yang masuk tu golongan yang sentiasa melakukan kebaikan. Social itu paling penting. Sebab tu orang tangguh mau ibadat haji nombor 5, rukun. Haji pun nombor 5. Sebab haji tu ibadat social. Dipanggil. Nampak? Dia melibatkan masyarakat. Ya. Balik daripada Mekah, mula melibatkan urusan-urusan masyarakat.
Cari orang yang susah, orang yang miskin, anak yatim, para janda, ya, yang perlu bantuan, ya. Mana-mana kumpulan yang lemah seperti yang di Gaza sekarang ni. Banyak menekan urusan boleh membantu masyarakat Gaza, macam mana untuk bangun kembali Palestin, ya, bagaimana menghalang mereka daripada kekejaman-kekejaman kufar Israel. Ini masuk dalam urusan watawasau bil haq. Ini masuk surga. Bukan duduk seorang pegang tasbih di rumah tu masuk surga dah. Itu tak beri manfaat kepada orang. Allah wujudkan kita secara kelompok, bukan hidup kita seorang-seorang. Nampak? Faham ya? 3 kumpulan ni ahli syurga. Jadi kita libatkan satu pada 3 orang. 3 lah kena ada. Pertama, jadi seorang yang penyayang, loving. Di mana? Masjid. Sebab tu kena rapat sembahyang. Baik, sambung lagi. Ya. Kemudian apabila insya-Allah, dia kata tadi, ini kita lawan nafsu, syaitan, iblis, segala gerak dan perbuatan kita apabila kita beramal dengan istiqamah konsisten, berterusan, ya, berterusan dan istiqamah, ya. Kerana Allah Ta'ala insya-Allah dia akan menghampirkan diri kita kepadanya. Apabila kita telah hampir kepada Allah, kita tidak perlu bermohon lagi. Bahkan pada hakikatnya kita tidak perlu meminta hampir kepadanya, sebab memang dia telah hampir dan begitu dekat kepada kita. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمْ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dalam surah Qaf. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Itu dia, nampak tak? Itu paling penting. Allah dekat. Urat leher kita ni, warid ni, dia pegang apa? Dia pegang nafas, dia pegang darah. Nampak ya? Putus dia habis, mati kita. Dia urat nafas, sebelah dia tu urat darah. Putus dua-dua, mati. Kita kata mati pasal putus warid dah. Putus mati sebab Allah mementingkan dia. Allah lebih dekat daripada urat tu. Allah yang pegang urat tu, bukan dia datang sendiri. Faham? Nampak ya? Sampai tahap itu kita kena faham. Jadi Allah dekat, tapi kita tak rasa Tuhan tu dekat. Pasal kita tidak mendekati Allah, ya. Tidak menuntut ilmu, tak mencari. Yang pentingnya kena cari ilmu dulu. Ilmu tu kena wajib mencari, ya. Wajib kita kena tuntut. Ya, sekarang paling tidak kalau boleh dalam seminggu 3 kali lah. Mana-mana kuliah ilmu kita hadir. Ya, sebab ilmu tu wajib aja kita. Ya, kita kena faham. Nak beramal tak boleh hanya semata-mata dengan beramal tanpa ilmu. Tak gitu. Ya, ini yang kita paling penting sekali kita nak bila faham, kan? Jadi bukannya semuanya kami telah ciptakan. Kita saja yang tak melihat Allah. Bahkan bagi orang awam betul-betul Allah tidak dilihatnya baik oleh mata hatinya sendiri ataupun oleh mata hatinya. Ini bukan berarti bahawa Allah jauh daripada kita, tetapi dia adalah dekat dan maha dekat. Ya, itu yang paling penting, tuan-tuan. Ya, jadi pendeknya, alhamdulillah kalau kita boleh faham sampai ke situ, maknanya kita barulah ketang. Jadi pendeknya bila kita minta doa itu hanya mendahirkan sifat abdi. Dia tidak lebih daripada, bukan kita tuntut hak. Kita tidak ada apa-apa hak. Faham dulu ya. Kita tidak ada apa-apa hak kepada Allah. Dia ada Allah. Hak Allah atas kita, hak Allah atas kita itu wajib kita. Apa dia? Jangan menyekutukan Allah. Itu hak Allah atas kita. Satu ya. Jangan menyekutukan Allah. Ini kata Rasulullah kepada Muaz, wahai Muaz, ya, kamu tahu tak apa dia hak Allah atas kita? Allah dan Rasul mengetahui. Hak Allah atas kita bahawa kita jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sekutu. Jangan buat kerja syirik kepada Allah, ya. Hak kita atas Allah pun satu, ya. Itu pun Allah buka. Kalau tak ada apa tak ada hak kita. Hak kita atas Allah satu, ya. Apa dia? Mohon ampun kepada Allah. Bukan minta kaya. Bukan. Dunia dengan kita punya, nak minta apa? Nampak tak? Ya? Kita sendiri pun, mulut kita, bibir kita, ya,
Alam naj'alu 'ainaini wa lisana wa syafataina wa hadaihu najdaina. Tuhan kata, apakah tidak Tuhan bagi kamu bibir, jari kamu mulut, bagi kamu lidah, satu lidah, ya. Tuhan bagi hidayah dengan kamu, semua Tuhan bagi. Mulut kita nak keluar Allahumma, Allah punya kerja. Nak keluar Allahumma tu pun kerja Allah. Bukan kita boleh baca sendiri, nampak ya. Nak tadah tangan tu pun bukan kita boleh angkat sendiri. Ya, melainkan Allah izin baru boleh angkat tangan. Itu artinya mentahir kita doa tu, mentahir dengan sifat ubudiyah, sifat pengabdian kepada Allah. Tak lebih daripada itu. Ya. Kerana Allah Maha Kaya. Tak minta kita jadi sombong. Tak minta jadi sombong pula kita. Nampak? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Maka manusia itu melampau. Kenapa dia? Dia sudah menduga menjangka dia sudah kaya. Tak perlu minta apa-apa. Nampak? Nah. Kita kena minta. Minta tu mentahirkan sifat kelemahan kita saja, tidak lebih. Bukan tutup hak. Ya. Hak kita kepada Allah satu je, minta ampun. Astaghfirullahalazim. Sebab tu habis-habis sembahyang kita astaghfirullah 3 kali. Nampak? Yang lain tu Allah bagi laluan, ud'uni astajib, minta aku saya mustajabkan. Minta kepada aku, nasihat aku berkenan. Minta apa? Bukan minta hak. Ya, minta redha. Nah, minta redha Allah, minta ampun Allah. Nampak tak? Itu yang kita minta kepada Allah. Ya, Allah, ya Allah bagilah aku sihat. Minta redha. Sebab Allah redha sihat tu aku boleh buat ibadat. Kalau Allah tak redha sihat tu tak dia buat ibadat. Banyak orang sihat tak buat ibadat, betul tak? Kenapa? Allah tidak redha. Orang-orang kafir banyak yang sihat. Ya. Boleh itu dan boleh ini, tapi Allah tak redha. Tuhan bagi sebentar, ya. Tak itu kan? Ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, Nabi kata. Syurga itu adalah, ya, penjara si mukmin. Kenapa si penjara si mukmin? Macam orang dalam penjara lah. Penjara boleh main bola juga, boleh makan, tengok TV semua, tapi terhad dia tak? Ada pantang larang dia. Betul? Orang dalam jail kan. Tapi di Australia ada satu jail kaya kalah hotel lagi. Macam hotel di Australia. Ya. Banyak orang yang dah keluar penjara nak masuk balik. Dia buat beri tangkap dia masuk balik. Nampak? Sebab punya layanan yang baik, makanan yang sedap-sedap, ya. Tidur bilik macam hotel di Australia sekarang. Nampak? Tapi ada kawalan lah. Orang jail tengok bola juga, main juga, ada saja orang tengok TV. Semua ada macam kita di luar, di dalam. Cuma di dalam dikawal. Kita dikawal oleh hukum. Orang mukmin ni di dunia dikawal oleh hukum, dikawal oleh undang-undang. Nampak? Harta banyak mana sekalipun, ketika sampai dia punya haul cukup diberi Islam bayar zakat. Nampak? Tak boleh lari. Ada had. Dia ada had. Tapi banyak mana pun carilah, ya. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, Nabi kata. Kamu beramal untuk dunia kamu macam kamu tak mati-mati dia, hidup seterusnya. Maknanya boleh kaya banyak mana pun kaya bila. Tapi ada dia punya had, sampai masa keluar zakat. Ya, dianjurkan bersedekah, infak sabilillah. Nampak? Ya. Nak makan pun dia bagi had juga. Cukup kenyang dia dah. Belahak. Tak dibuat barang. Nampak? Nak makan apa pun. Tapi ada had. Nampak? Tak boleh. Wala tusrifu. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum. Jangan lebih-lebih. Itu yang paling penting. Jangan lebih itu. Itulah penjara. Ya. Orang-orang kafir, dunia di surga. Sebab dia tidak ada akhirat. Ya, bila kat dia. Tapi Allah tak redha. Minta apa juga kepada Allah, aku mohon, ya Allah berilah aku kekayaan. Kekayaan ini supaya engkau redha. Engkau redha kekayaan ini, aku akan bayar zakat. Nampak tak? Cantik tak? Itu artinya kita doa, faham ya? Ya Allah bagi aku senang, bagi aku aman damai. Sebab bila kita aman, sebelum balak dapat buat amal ibadat. Aku boleh bangun semalam tahajud, malam tak payah orang cari aku nak tembak aku. Tengah-tengah malam di mana pun boleh bangun, ya. Waktu bila pun boleh bangun untuk bertahajud kepada Allah. Tak ada siapa nak gugat aku. Kenapa? Allah redha. Tapi kalau Allah tak redha, ya, habis cakap tu je lah.
Dekat dunia saja tidak berikan akhirat tidak berikan kebaikan apa-apa. Itu artinya kita minta doa, faham ya? Ya, bukan minta doa untuk hak kita, minta senang, lama mana nak senang? Sebab ada dua, dunianya ada dua. Bila Allah bagi senang ada susah tak? Nah, tidak. Kadang-kadang susah nak urus pula dah. Bukan ada susahnya belajar. Ya. Tuhan bagi senang, susah juga, susah nak urus. Nampak ya? Nak cari orang nak jaga, nak cari orang nak cuci rumah, cari orang nak jaga angkat alat kenderaan dia kan. Masya Allah. Nah, ada sampai raja ada 7,000 kereta, 7,000 biji kereta. Ya kan? Nak jaga macam mana? Ya, terpaksa nak kena cari orang nak jaga kereta. Ya kan? Orang mau nak jaga, takkan seminggu sekat sebulan dua orang mau kerja, tak mau duduk tunggu tempat kerja. Siapa nampak kerja? Walaupun dia bayar harga tinggi. Nampak? Itu dia. No? Kalau dia kerja pun, kerja dengan malas. Tak jaga, dia tidur mana. Ya? Satu hari duduk tempat kerja, dia tidur. Bukan jaga kereta. Nampak? Ya? Masa susah juga. Susah tuan dia. Senang pun susah. Ya? Susah pun susah. Nampak? Tu faham dia belakang ya? Ini dunia. Dunia tidak pernah menjanjikan satu yang hakiki. Tak pernah menjanjikan senang sampai mati, tak pernah. Tidak menjadikan sihat, tak pernah. Ya, kaya, tak pernah. Aman, tak pernah. Ya, jadi itu aman. Sedang elok-elok duk aman-aman, dia tembak bom buat dia habis. Ini jadi di Gaza. Sebelum jadi di Bosnia kan, tengah duk menari, buat parti, seronok jamuan-jamuan haram apa semua di Bosnia dulu-dulu lah. Ya. Tengah-tengah duk menari, seronok. Lupa diri, tak semayang lah, tak ada ibadat dah. Turki dah tinggal mereka hampir 400 tahun dah Turki dah tinggal mereka. 600 tahun Turki perintah dunia Islam. Lepas tu Turki tinggal mereka tak ada lagi pimpinan. Ya, habis dia ambil alih oleh negara komunis, bawah komunis Rusia. Ya, lagi-lagi tidak ada ibadat. 700 masjid tak pakai kunci, berantai. Nampak? Masjid tempat tidur. Tempat tidur. Tang tu aman tidur dalam masjid, bunyi pun. Tempat lain tak aman. Tempat lain orang kacau, tidur dalam masjid orang tak kacau. Tidur dalam masjid tu kononnya ibadat. Itulah fungsi masjid. Rakyat Bosnia punya jahil dah. Tengah duduk sonok-sonok, datang Serbia. Attack, nampak tak? Habis dia sembelih hidup. Itu mulalah jadi Serbia, ya, ratus ribu mati habis umat Islam. Ya, kemudian kedua ini di Palestin umumlah daripada dululah dah 70 tahun dah dipeluk kena azab ya. Dia tak kekejaman Israel sampailah sekarang. Israel nak lawan cara combat tak boleh. Dia pakai main tembak buat teh itu pengecut. Ya, tembak bukan boleh tembak tentera, tembak orang awam. Bunuh orang awam, perang apa? Itulah artinya bangsa yang paling pengecut di muka bumi ini, Israel. Ya, dia adalah bangsa yang paling pengecut, paling penakut, ya, paling sombong. Ya, sebab itu Allah Ta'ala laknat dia turun. Sebab dia kena laknat, salah satu sebabnya kerana dia pengecut. Ya, dia pengecut. 5 sebab dia dilaknati oleh Allah. Maka pada malam Mi'raj, Allah ganti pentadbiran kepimpinan dunia daripada bagi Israel dipindah kepada bangsa Arab. Nampak? Nabi jadi imam sembahyang. Nabi sembahyang jadi imam di Baitul Maqdis itu memberi erti bahawa malam itu sebagai pertabalan risalah Nabi, maka diangkat, dinobatkan bangsa Arab sebagai pentadbir dunia. Bukan Israel lagi. 18 Rasul yang diutus kepada dunia, maka umat yang masih lagi tidak berjaya, masih lagi keras, masih lagi sombong, masih lagi congkak, masih lagi jahil. Nampak tak? Betul tak? Datang Nabi jadi imam, Allah isytiharkan malam ni, malam bertukar khilafah. Nampak tak? Bertukar khilafah. Khalif urusan pentadbir sudah diserah kepada tangan Arab. Berjaya. Nabi pimpin dunia Islam, ya, selama 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah.
hampir 3 suku dunia kecuali terusan Suez ya. Sampai Jabal Tariq bin Ziyad, sampai di situ dia pun mati. Kalau dia jalan terus, satu dunia jatuh kepada Islam. Ya, empire Islam. Baru panggil empire Islam ya. Satu dunia sudah tak ada. Tapi kebetulan dia sampai di situ, Tariq bin Ziyad mangkat di situ. Terhentilah Gibraltar sekarang, tu kan? Gibraltar tu ya, itulah tempatnya ya. Perjalanan Tariq bin Ziyad itu Islam. Itu kelebihan dia lah ya. Kemudian berpindah daripada dinasti Umayyah kepada dinasti Bani Abbasiyah sampai kepada Bani Saljuk, Utsmani, habis. Pada 1928 tewaslah. Dunia Islam sudah menjadi dunia yang berpecah. Ya, maka tu batu Hajar Aswad pun pecah sampai 17. Pecah Hajar Aswad. Ya, zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali, berlakulah peperangan antara kumpulan Umayyah dengan Bani Hashim, berperang. Ya, Abdullah Ibn Awam bagi pihak Islam, bagi pihak tentera kumpulan Sayyidina Ali berperang dengan Yazid bin Muawiyah. Dia tembak Kaabah. Tuhan tak angkat burung ababil pun. Tembak tu. Tembak dengan meriam. Setengah Kaabah tu hancur. Setengah Kaabah tu hancur. Ya. Termasuk batu Hajar Aswad pun hancur. Dia dipasang. Ya. Habis peperangan, Abdullah bin Awam, cucu Abu Bakar As-Siddiq, dia pergi cari balik pasyak-pasyak yang batu Hajar Aswad, dapat dah sikit. Dapat 17% ya. 17% Hajar Aswad. Ya. Banyak mana 17%? Kemudian dia ambil batu Jabal Qubis, bukit Jabal Qubis, tempek, pibuh sekarang. Yang sekarang kita tengok, kita duduk di bucu Kaabah tu, batu bukit, batu Jabal Qubis. 17% saja Hajar Aswad dalam tu. Nampak? Hajar Aswad yang asli dah pecah. Memberi arti dunia Islam dah pecah. Isyarat Islam akan berpecah belah habis. Vaksinasi nafsi. Ya. Kita di sini Nusantara ni mana juga. Ya. Malaysia, Indonesia, Brunei, ya. Dia berpecah. Asalnya satu. Nampak? Di belah-belah Asia, belah Saudi, belah Amerika, Afrika, Masya Allah. Lagi-lagi dia berpecah. Mungkin Islam dah pecah habis. Nak cantum balik, nak bawa balik Islam, tak lagi. Ya. Apa yang berlaku sekarang ni di Gaza, di Palestin, tak ada satu negara Islam pun yang bantu. Dia duduk tengok gambar ni. Dia tengok slot video apa berlaku. Ya. Tak ada satu negara Arab pun yang membantu, yang menyebelah sebelah Palestin. Tak ada. Turki pun. Turki sini pun hantar minyak pergi Israel. Sekarang ni Erdogan hantar minyak pergi Israel. Nampak? Bantu Israel. Di mana nak jaga hubungan diplomatik. Nampak tak? Ya. Habis negara-negara semua tak. Barulah penghabis-penghabis, barulah Yaman istihad. Ya. Bantu. Menghalang habis mana-mana kapal perdagangan di Laut Merah yang sampai ke Israel, diperserang. Itu saja Yaman. Iran belum buat apa-apa lagi. Iran dua parti daripada jauh. Tak ada satu negara Islam pun, negara Arab yang bantu Israel sekarang. Yang bantu Palestin sekarang tak ada. Maknanya Palestin berjuang seorang-seorang. Ini kita kena ambil berat ni. Ini amalan yang Tuhan suruh tuntut kita buat. Jadi kita kena, orang Malaysia boleh buat apa? Kita tanda tangan, boleh doa. Yang nampak menyokong saja, cuma ada 3 negara. Malaysia, Indonesia, Brunei. 3 ni ya. Yang menyokong tapi tak boleh buat apa lah. Tak boleh hantar senjata. Jadi kita pun tak kuat macam depan. Hanya boleh tanda tangan doa. Doa kunut nazirah.
Surat Nazilah yang dia buat. Jadilah boleh doa apa je. Sekurang-kurangnya ada sokongan dunia luar tahu. Ada sokongan daripada 3 negara. Ya. Lain dunia, satu negara pun tak bantu, tak tolong. Inilah kita kena fikir tuan-tuan. Inilah perkara yang paling penting. Semua pihak kena fikir yang macam mana nak membebaskan Palestin, memelihara Masjid Al-Aqsa dan mendaulahkan semula Palestin sebagai negara Islam yang terunggul di atas muka bumi selain daripada Makkah dan Madinah. Ya, itu Allahu a'lam. Madinah dah boleh masuk dah sekarang. Orang-orang kafirin, orang Yahudi boleh masuk Madinah dah. Ya, buka balik kitab, tak ada larangan orang kafir masuk Madinah. Tak ada hadis. Tidak ada nas Al-Quran melarang orang bukan Islam masuk Madinah. Tak ada. Mekah dah. Mekah dan nas Al-Quran melarang orang-orang kafirin musyrik tak boleh masuk. Maka tu Mekah tak boleh masuk. Masih tahap bersih lagi Mekah tu. Madinah boleh. Sebab tidak ada dalil hadis yang melarang orang kafirin masuk Madinah. Ya. Ada 8 daerah tanah haram di Saudi. Saudi saja, ya. Makkah, Madinah. Mina ada 3. Mina Jamarat, Mina Muasim, Mina Wadi Muhasyir. Kemudian Mas'al Haram. Ya. Kemudian Muzdalifah. 7. Yang ke-8 Wadi Al-Waj di Taif. Itu 8 daerah tanah haram. Yang haram orang-orang kafir masuk hanya Mekah saja. Mekah saja. Yang lain tak ada nas boleh masuk. Maka tu Muhammad bin Salman buka pintu. Orang Yahudi boleh masuk. Jadi kalau kita pergi sembahyang masjid Nabi ni, kalau tengok ada orang pakai seluar pendek tu, tu bukan Islam lah. Dia pakai seluar pendek masuk masjid. Barat. Kata dia Nabi Muhammad untuk semua orang. Nabi Muhammad untuk semua orang. Pasal apa kita nak halang orang kafir ni masuk? Nabi juga diutus untuk semua orang. Bukan orang Islam saja. Nampak? Ya. Rahmatan lil alamin. Semua bawa rahmat. Maka tu orang-orang kafir pun ada hak nak jumpa Nabi. Nampak tak? Seperti mana asal daripada datang jumpa Nabi kan? Banyak orang kafir datang jumpa Nabi di Madinah masuk Islam. Kan? Sekarang kita kena buat begitulah. Kita kena buka pintu. Kalau tidak macam mana orang Islam, orang non-Muslim nak kenal Islam. Itu antara ulama-ulama dia telah berhujah-hujah. InsyaAllah ya. Cakap tu dah kot. Kita akan sambung pada muka surat 113 C pula. Talabuka li ghairihi li qillati hayaika minka. Aku qauli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.